kepada orang yang tidak beriktikad, kepada orang yang tidak mempercayai Imam Amirul Mukminin yang Sayyidina Ali, dan imam-imam dari keturunan daripada anak cucu Sayyidina Ali, dan melebihkan orang lain daripada mereka, perbuatan itu menunjukkan kepada orang itu akan kekal dalam neraka. Siapa begitu sekali boleh jadi kekal dalam neraka? Melebihkan Sayyidina Ali daripada orang lain. Jadi maknanya lafaz syirik dan kufur ni dia itlak kepada iman. Sedangkan kita ni bila kata atas syirik, itu kita maksudnya Allah. Bila kata atas syirik, mana orang menduakan Allah. Ni tak menduakan Sayyidina Ali jadi syirik. Dalam ajaran Syiah Ja'fari ni, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ni. Dan ada lagi kenyataan lain. Kita apalah seterusnya. Jadi hak tadi yang kita bincang tadi khusus tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengikut pandangan Syiah. Cuba hati-hati renung fikir. Begitu sekali teruk. Itu sudah menceroboh, membatalkan tauhid, meruntuhkan tauhid. Akidah yang kedua, mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini merupakan akidah kepercayaan yang menjadi dururi dalam Syiah. Dia mengkafirkan. Boleh jadi hadirat yang berada atas masjid tak pernah bertemu dengan orang yang mengkufurkan Abi Hurairah. Saya ada pengalaman. Sehingga dia tanya saya, kalau saya mengkufurkan, saya mengkafirkan Abu Hurairah, apakah saya menjadi kafir? Dia tanya saya. Dan memang dia sebut, dia kata, bagi saya Abu Hurairah kafir, sahabat-sahabat kafir, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya kufur, kafir. Dia sebut begitu kepada saya. Syiah masih ada lagi. Allah panjang kaum dia. Saya bertemu dengan dia tu pada tahun sekitar 1994. Hari ini masih hidup lagi orang itu. Masih kekal dalam Syiah. Bila kita nak sebut, nak cerita, tak mau dengar. Bahkan dia akan sebar. Kalau kita sebut tentang Syiah, keburukan Syiah, kita dedahkan ajaran Syiah berdasar pada kitab mereka. Kalau kita malam ni kita bercakap, malam esok dia akan ada sakla-sakla propaganda Syiah. Itu kalau di Kelantan. Di tempat-tempat lain pun mengikut sahabat-sahabat saya begitulah juga. Kita minta dia baca kitab dia sendiri. Cuba baca. Syiah mendakwa keseluruhan para sahabat telah murtad sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebilangan kecil sahaja. Misalnya Al-Kulaini, tokoh muhaddisin Syiah, dalam kitab dia kata kononnya Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Ja'far alaihi salam. Kena ingatlah hadirat, kalau sebut alaihi salam ni, kalau mengikut ajaran kita, ajaran Islam kita, hanya digunakan untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia tak akan guna kepada orang lain. Hatta kepada sahabat pun mengikut adab, mengikut akhlak umat Islam, kita diajar kalau sahabat radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum. Alaihi salam ni khusus untuk para nabi. Tetapi Syiah ambil dia punya alaihi salam tu, dia berikan kepada imam-imam mereka. Misalnya Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Ja'far, kata beliau, para sahabat telah menjadi murtad wa qad irtaddu ba'da wafati Rasulillah itulah. Dan banyak riwayat seumpama ini. Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 orang dari mereka. Aku bertanya, kata perawi, siapakah yang 3 itu? Abu Ja'far menjawab, Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, wa Salmanul Farisi. Ar-Rawdah minal Kafi, ini juga merupakan kitab yang setarah dengan Bukhari mengikut Syiah, jilid ke-8, halaman 245. Ini dalam kitab dia. Misalnya kenyataan-kenyataan lain disebut lagi. Misalnya akidah raja'ah. Ini satu akidah. Akidah raja'ah. Okey, baik. Dalam bab mengkafirkan sahabat, cuba hati-hati. Ini saya nak hati-hati ambil masalah beberapa saat, cuba fikir apa kesan mengkafirkan sahabat. Apa kesan? Mengkafirkan sahabat, dalam waktu yang sama mereka mengangkat Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali yang terpilih. Bukan semua keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ali yang terpilih mengikut satu jaluran. Orang hak dia berasa nak jadi keluarga Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali yang lain, hak dia tak sah, dia keluarkan daripada senarai orang yang dicintai. Mereka tidak iktiraf sebagai ahlul bait. Baik, apa motif? Di satu sudut mereka mengangkat kedudukan Sayyidina Ali dan anak cucu Sayyidina Ali yang terpilih itu mengikut pilihan mereka. Dalam masa yang lain mereka merendahkan para sahabat, sehingga dalam kitab mereka sebut orang yang paling dahsyat diseksa dalam neraka Jahannam, dalam neraka adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
dalam riwayat mereka yang kita akan sebut selepas ini. Sehingga iblis pun terkejut melihat, dan iblis saya pun tak faham juga iblis macam mana boleh ambil masa duk tinjau dalam neraka, duk tengok siapa dia yang paling hebat diseksa. Maknanya iblis ni masih ada kesempatan lagi. Saya pun tak faham juga dalam riwayat Syiah, dalam kitab dia. Bila dia pergi kepada satu lapisan yang paling bawah, ada satu lapisan yang paling bawah tu bilik yang dibuat daripada logam, daripada besi, tertutup rapat. Bila iblis tu buka, dia tak sebut dalam riwayat dia tu iblis tu pergi buka dia punya macam kotak, macam almari, adalah dalam tu orang yang diseksa dalam riwayat dia. Tapi iblis kata itu, jadi kira-kiranya iblis bukalah. Bila dia buka tengok dalam bilik besi tu ataupun almari besi dalam lapisan neraka paling bawah, tiba-tiba didapati ada 2 orang diseksa sehingga terkeluar api neraka daripada mata, daripada hidung, daripada setiap rongga terkeluar api. Digambarkan dalam kitab Syiah. Dia tengok-tengok, dia terkejut, bahkan dia tak kenal, kuat sangat kena seksa tu, dia tak kenal. Maka iblis iblis pun naik pergi tanya penjaga neraka, siapa itu yang diseksa dengan begitu hebat? Maka penjaga tu pun jawab, itulah Abu Bakar dan Umar. Itu dalam kitab Syiah. Dalam kitab Syiah. Jangan nak nafi tak terkalu, jangan cuba nak nafi secara sembrono perkara ni, jangan. Dalam kitab Syiah ada. Dalam kitab Syiah ada. Motif dia sebenarnya apa? Cuba Hazrat fikir. Boleh ke tak jawab? Cuba hadir-hadir fikir, kalau sahabat tu semuanya kufur, bagaimana dengan Quran kita? Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi? Siapa yang bawa Al-Quran sampai kepada zaman kita? Siapa yang sebarkan Islam, sebarkan Al-Quran, sebarkan hadis-hadis Nabi ke seluruh pelosok dunia? Siapa? Siapa yang menyebarkan ajaran Islam? Siapa yang berperang selepas mati? Sahabat ni semasa Nabi hidup perang sampai 23 kali. Selepas Nabi mati, sahabat terus berperang. Siapa yang bawa Islam? Makna kalaulah sekiranya pembawa Islam, pembawa ajaran Islam ni, pendokong gerakan menyebarkan Islam ni jahat, begitu sekali jahat dalam gambar Syiah, kita akan tengok selepas ni, apakah yang kita boleh faham daripada pengkafiran terhadap sahabat ini? Ini Yahudi, dia nak supaya kita ragu terhadap Al-Quran. Dan Syiah ini, bila kita ragu tentang Al-Quran, dia ada Quran dia yang tersendiri, dia panggil Mashaf Fatimah, 17,000 ayat. Kita akan tengok selepas ni dalam riwayat Syiah. Bila dia mengkafirkan sahabat, maka orang akan hilang kehebatan sahabat. Kita tak percaya pada sahabat. Mungkin kita akan tanya, kalau begitu bagaimana kita nak mempercayai hadis yang dibawa oleh sahabat? Kita ada hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, anak cucu Nabi. Kita terima hadis ni. Dia ada alternatif. Dia tolak Islam, dia ada alternatif dia. Dia tolak Quran, dia ada Quran dia. Dia tolak sahabat, tolak hadis, dia ada hadis-hadis yang tersendiri. Syiah ni hadirat untuk menyabitkan Quran yang ada pada kita ni direka, dia cipta hadis 2000 lebih hadis, dia cipta hadis 2000 lebih hadis. Ada kitab dengan saya, kitab Popo Syiah, kitab Popo Syiah, Al-Faslul Khitab fi isbati tahrif kitab Rabbil Arba. Nama kitab tu khusus kitab membincangkan tentang bahawa Quran yang ada dalam milikkan umat Islam sekarang ini telah berlaku tokok tambah, sudah tidak original seperti mana yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2000 lebih dia reka riwayat. Sebenarnya serangan mengikut Khatib Baghdadi, serangan di atas kepada sahabat, kata sahabat kafir macam-macam, Sayyidina Umar ni ayah dia ni pencuri, ayah ni perampok, dia ni merupakan homoseks. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya dengan maksud untuk supaya kita ragu tentang Al-Quran, supaya kita ragu tentang hadis-hadis Nabi. Dia pukul sahabat kerana sahabat ni merupakan benteng terakhir, kata Khatib Baghdadi, kata Hafiz Ibn Hajar, kata Imam Syafi'i. Itu sebenarnya jadi target pokok Yahudi yang bertopeng ke Syiah ini. Dia serang sahabat tu sebenarnya dia nak melumpuhkan teks-teks agama kita. Dia nak melumpuhkan kepercayaan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Itu sebenarnya motif di sebalik itu. Misalnya Raja'ah ni satu akidah. Apa makna Raja'ah ni? Raja'ah ini dengan erti para imam, kena ingat imam tu dalam saklar, kalau boleh hati-hati kena hafal imam tu, biar nama biar ingat, biarlah tak boleh pala pun hafal, biar ingat ini imam Syiah ni. Para imam akan dibangkitkan ke dunia sebelum kiamat, kononnya untuk menuntut bela, menyeksa
dan menghukum bunuh orang-orang yang zalim yang telah merampas hak-hak mereka. Maknanya selepas mati ini, sebelum kiamat, berlaku satu kebangkitan yang panggil raja'ah. Apa kedudukan raja'ah mengikut ajaran Syiah? Apakah ini ajaran yang bersifat serpihan, bukan merupakan usul? Cuba tengok. Kata Syekh Mufid dalam kitab dia Awailul Maqalat halaman 52, kata Syekh Mufid, ini saya ambil satu contoh saja, hati-hati, banyak kita boleh ambil, kita boleh petik kata-kata Imam Syiah dalam kitab ini. Saya ambil satu contoh saja. Wattafaqatil imamiyyatu ala wujubi raj'ati katsirin minal amwat. Sepakat, ittifaq, tak ada berlaku khilaf dalam kepercayaan Syiah 12, Syiah Imam 12, tentang wajib berlaku kebangkitan kebanyakan manusia selepas berlaku kematian. Apa tujuan bangkit semula ni? Hati-hati. Apa tujuan? Mesti ada sebab. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk salib, untuk bunuh, untuk rejam Aisyah, untuk salib Abu Bakar dengan Umar, kerana rampas khalifah daripada Sayyidina Ali. Sepatutnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pertama. Tiba-tiba jawatan itu tidak diberikan kepada Ali, diberikan kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Inilah tujuan raj'ah bangkit ini. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar, para sahabat ini tidak dihukum semasa mereka hidup, maka mereka mencipta satu akidah, iaitu raj'ah imam-imam, khususnya Imam 12. Saya tengok dalam kitab mereka, sebenarnya yang melaksanakan hukuman gantung, hukuman salib, hukuman rejam kepada Aisyah ini adalah Imam Mahdi, mengikut versi Syiah itu. Imam Mahdi Syiah, dia bangkit. Ini tujuannya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma akan dibangkitkan dan akan disalib. Mana kitab ni? Kitab yang sama, Awailul Maqalat, Syekh Mufid, pada muka surat 95. Syekh Mufid ni, hadirat, pernah dia buat sambut apa ni, tokoh, supaya kita kata sambutan tokoh, dia buat di Iran. Pernah pemimpin umat Islam di Malaysia kita ni pernah pergi menghadiri sambutan kehebatan Syekh Mufid. Syekh Mufid ni, saya tak ingat tahun bila Iran buat sambutan. Sebab kalau kita ingat, biar kalau di bumi Kelantan tu, kita pihak Dewan Bahasa pernah buat hari macam sambutan lah, nak mengenal jasa Datuk Yusof Zaki Yaakob sebagai, kita kata, penterjemah ulung orang Melayu kita di Malaysia lah. Jadi bukan sambut hari jadi Datuk Yusof Zaki. Bagaimana Yusof Zaki boleh menonjol naik menjadi seorang yang begitu hebat, yang sampai ke hari ini tidak boleh ditandingi dari segi kepakaran bahasa Arab dia tu. Jadi dia buat kajian bagaimana kehidupan semasa kecil dia, supaya kita boleh ikut sebagai contoh. Kalau kita nak berjaya, kena ikutlah dari segi kehebatan, kerajinan dia dan sebagainya, istiqamah dia. Jadi Syekh Mufid ini pernah kerajaan Iran buat satu hari memperingati dia, dan pemimpin umat Islam kita di Malaysia ini pernah pergi sebagai memenuhi jemputan kerajaan Iran pada waktu ini. Syekh Mufid ini, apa yang disebut dalam kitab dia? Abu Bakar, Umar, Aisyah akan digantung, akan direjam Aisyah. Kenapa? Zina muhsan. Zina muhsan, orang yang telah berkahwin zina, sabit kis, memang dia kena rejam. Tiba-tiba Aisyah tidak rejam. Kenyataan itu sebenarnya bukan memburukkan Aisyah, tapi dia memburukkan Nabi SAW. Maknanya Nabi tidak rejam isteri dia yang berzina. Itu kesan dia. Sedangkan ada ayat Quran sebut menyucikan fitnah itu, membersihkan nama Aisyah itu. Sebab itulah ulama kita sebut, sesiapa yang masih lagi meyakini, percaya bahawa Aisyah itu berzina, dia kafir yang nyata. Setelah turun ayat bara'atun minallah itu, setelah turun ayat itu, walaupun perkara itu ada perincian dia, ada perbahasan lah, walaupun ada, ini saya sebut secara umum, walaupun benda itu ada perbahasan mana berlaku ke tidak betulnya cerita tu, betul ke berlaku cerita tu, sahih setara mana cerita bahawa Aisyah ni dituduh berzina, itu ada perbahasan khusus tu. Tak apalah tu. Misalnya dalam kitab Syekh Haqqul Yakin, Muhammad Baqir Al-Majlisi, muka surat 347. Ni, idza zahara al-mahdi fa innahu sayuhyi Aisyah ummul mukminin wa yuqimu 'alaiha al-hadd. Apabila muncul Imam Mahdi Syiah, bukan Imam Mahdi dalam hadis-hadis kita duk ngaji tu, bukan Mahdi kita ni, bukan Mahdi umat Islam ni, ini Mahdi Syiah ni. Hak duk nusuk dalam gua tu, hak nusuk pada tahun 260 Hijrah, Muhammad bin Hasan Al-Askari tu. Tu Imam Mahdi tu, bila dia bangkit dalam konteks raja'ah,
Bila raja'ah ini maknanya Imam Mahdi bangkit, tujuan apa tugas dia? Antara tugas dia adalah untuk menjatuhkan hukuman rejam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan lagi bagaimana teruknya Mahdi Syiah ni dalam kitab dia. Kitab ni hadir-hadir, saya boleh tunjuk, saya ada kitab ni. Saya baca pagi tadi pun saya baca. Saja baca tu rasa sakit-sakit kepala, baca kitab Syiah ni segar sikit. Kalau rasa pening-pening kepala, baca kitab Syiah segar. Kita ingat baca tu supaya kita hambat syaitan. Cuba hadirat teruk, saya baca kitab ni cuma perasaan kita. Ni kita tak baca lagi bagaimana Khomeini kata boleh kita buat hubungan dengan budak yang sedang menyusu. Tu dia. Boleh ni kita letak ni. Khomeini sebut dalam kitab. Kitab tu ada dengan saya. Nak siapa kata hadirat? Boleh mana kita nak bersedak-sedak istimta, nak melempiaskan nafsu kita tu dengan budak yang murdik yang sedang menyusu, dengan cara meletakkan kemelawai di celah paha dia tu. Boleh hadirat boleh fikir benda-benda gitu. Boleh terbayar di ruang minda kita, tapi benda tu tidak mustahil. Tidak mustahil dalam kepala otak pokok Syiah ni. Tidak mustahil. Mahdi Syiah akan merobohkan Masjid Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga rata ke tanah, serta memotong tangan-tangan penjaga kedua-duanya dan menggantungnya di Kaabah. Orang Yahudi ada juga, orang Yahudi ni ada, kalau baca kitab Yahudi, dia ada juga kepercayaan dia panggil Isa, pokok Yahudi, pokok Nasara ni, dia ada satu konsep Imam Mahdi juga, tapi Mahdi dia tu dia panggil Mahdi Muntazar, mengikut pokok Yahudi dalam kitab dia. Tetapi Mahdi Muntazar itu dia khususkan kepada Nabi Isa. Bila Nabi Isa mari, inilah juga kononnya yang akan dilakukan Nabi Isa. Cukup banyak persamaan antara ajaran Syiah dengan Yahudi, memang cukup banyak. Misalnya kalau Mahdi Syiah meroboh ke Kaabah dan kerak potong tangan-tangan penjaga Kaabah, begitu juga Mahdi dalam versi pokok Yahudi yang mereka sandarkan kononnya, itulah Mahdi mereka yang bernama Isa Muntazar itu. Isa Muntazar. Kalau Syiah Mahdi Muntazar ini. Misalnya dalam kitab Al-Majlisi Biharul Anwar, hak kitab kata 110 jilid itu, Tafsir Furat Ibnu Ibrahim, apabila muncul Imam Mahdi nanti, orang Syiah akan menghadapkan setiap nasibi. Nasibi ni ahli sunnah. Nasibi ni kalau kita baca kitab Syiah, bila kata nasibi, nawasib, maknanya kita lah. Dia gelar nasibi, nawasib. Kalau dalam kitab dia sebut nasibi, nawasib, itu maknanya kita orang Islam ni. Apabila muncul Imam Mahdi, orang Syiah akan menghadapkan setiap nasibi di hadapan Imam Mahdi. Maka dia ambil kita ni, orang ahli sunnah ni, orang Islam ni, diletakkan di hadapan Imam Mahdi untuk diadili oleh Imam Mahdi. Jika nasibi itu mengakui Islam, iaitu mengakui tentang walayah, kepercayaan kepada imam, dia beriman kepada imam Syiah itu, maka dia akan dibebaskan. Jika tidak, dia akan dipenggal lehernya, atau dia bersedia membayar jizyah sebagai ahli zimmi. Maka dia menganggap kita, kenyataan ini secara jelas, mana Syiah ini menganggap kita ini tidak Islam, bahkan kafir, kena bayar jizyah. Begitulah juga Al-Majlisi meriwayatkan tidak akan ada yang tinggal di antara kami dengan orang Arab melainkan pembantaian. Dalam riwayat lain seterusnya, Al-Muntazar ni maksudnya Imam Mahdi akan berjalan di kalangan orang Arab dan akan membunuh mereka. Siapa dia yang sebut ni? Mulla Baqir Al-Majlisi, Biharul Anwar, kitab tafsir Syiah. Dalam kitab dia, kitab dia 110 jilid. 110 jilid agak-agak lah hadirat. Agak-agak berapa ribu kalau kita kena ada duit nak beli kitab ni. 110 jilid. Tak apalah, itu banyak lagi perkara itu, saya rasa tidak sempat nak sebut semuanya. Kita nak pindah kepada bahagian kedua. Syekh Mufid sebutkan ni. Saat ni kita sudah sebut. Ni ketika raja'ah ini. Ketika raja'ah ini juga berlaku ni. Ketika imam mereka bangkit, ketika Imam Mahdi bangkit, mereka akan bongkar kubur Abu Bakar As-Siddiq dan Umar seperti yang saya sebut tadi, dan akan disalib serta disebab di khalayak ramai. Bahkan mereka berkeyakinan Abu Bakar dan Umar itu akan dihidupkan kembali dengan maksud untuk menerima hukuman. Begitu juga Aisyah akan dihidupkan di zaman raja'ah dengan maksud untuk dilaksanakan hukuman rejam. Tak apalah, itu banyak lagi perkara lain. Al-Qaim, tak apalah, kita setakat tu dulu untuk ini. Tahrif Al-Quran, begitu juga tahrif Al-Quran, hadiah-hadiah tahrif Al-Quran ini merupakan kepercayaan, bukan kepercayaan yang bersifat setempat, bersifat orang tertentu. Ni umum Syiah. Bahkan perkara ini mengikut kajian ulama,
antara kurun pertama hingga kurun ketiga, mengikut catatan ulama, antara kurun pertama hingga kurun ketiga tak ada seorang pun pemimpin-pemimpin Syiah, ulama-ulama Syiah yang tidak mempercayai bahawa Quran telah diubah. Tak ada seorang pun. Tidak ada seorang. Pada waktu dia panggil ijma'. Cuma selepas daripada masuk kurun keempat sampai kepada kurun selepas, beberapa kurun selepas itu adalah sekitar 4 orang sahaja. Tapi waktu perbahasan panjang. Apa yang saya nak sebutnya, 2000 riwayat lebih Syiah reka untuk menunjukkan Quran ini telah diubah. Jadi cara dia nak suruh, jadi benda ni orang kita boleh terima, orang kita boleh terima. Sebab apa? Sebab dalam sejarah dia sudah tidak ada kehebatan terhadap sahabat. Sebab sahabat ni teruk, digambarkan sahabat ni teruk dalam sejarah. Tengok Muawiyah gila kuasa. Muawiyah ni gila kuasa. Tengok Muawiyah dalam kitab sirah. Muawiyah ni arah Muawiyah ni arah pegawai dia supaya bunuh Saidina Hasan. Sebab apa? Kenapa? Saidina Muawiyah arah pegawai dia bunuh, racun Saidina Hasan supaya jawatan khalifah itu jatuh kepada anak dia Yazid. Itu cerita bohong. Begitu juga mereka gambarkan bahawa Saidina Umar ni berpakat dengan anak dia Hafsah itu untuk racun Nabi. Begitu juga Abu Bakar berpakat dengan anak dia Aisyah untuk racun Nabi. Bahkan dalam kitab Syiah sebut bahawa Nabi wafat kerana diracun oleh Aisyah dan Hafsah itu. Lepas tu banyaklah cerita tentang sahabat Sayyidina Uthman makan duit zakat, teruk gambaran. Profesor tempat kita ni, kalau ada seorang doktor lah, PhD, pergi berceramah, oh Muawiyah ni puspa kita, Muawiyah ni seperti kita, manusia biasa, dia pun gila kuasa, bila boleh kuasa jadi gila kuasa, terdedah pada harta. Sedangkan Muawiyah tu adalah masuk ada hadis, beberapa hadis yang sebut dia tu ahli syurga. Semasa dia hidup lagi Nabi sebut bahawa dia ni ahli syurga. Muawiyah ibn Afsah, penulis wahyu kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah itu, Muawiyah tersenarai. Muawiyah ni kalau hati-hati nak baca cerita tentang Muawiyah ni tersenarai sebagai salah seorang tokoh fiqh di kalangan sahabat. Muawiyah ni alim tu, Muawiyah tu seorang yang alim, menjadi imam dalam solat dengan makmum dia sahabat-sahabat. Muawiyah ni, Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah dari takut hamba. Tetapi mungkin hati-hati akan berasa lah, hati akan berasa macam mana Ustaz Din sebut gitu. Sedangkan kita pernah tengok qari daripada Iran mari baca Quran dalam musabaqah tilawatul Quran tu, Johar. Dia pergi ke bumi Kelantan, Pokok Syiah ni, dia bawa qari-qari dia pergi baca Al-Quran, memperdengarkan baca Al-Quran di masjid-masjid besar di bumi Kelantan, di tempat-tempat lain pun. Kita kata dia ubah Quran, dia mari baca Quran. Jadi kita pun jadi pening. Ini hadirat kena tahu rahsia Syiah ni. Dia ada satu senjata yang tidak ada pada orang lain. Bukan senjata nuklear, bukan bom atom, tetapi taqiyah dia tu. Dengan taqiyah ni lah dia boleh hidup sampai 1000 tahun lebih. Sebab Syiah ni ajaran sesat paling tua atas dunia, 1400 tahun lebih. Syiah ni ajaran sesat paling tua atas dunia. Dia ada kitab, dia ada ulama dia ada institusi, dia ada disiplin ilmu dia. Sekarang ni dia ada beberapa buah negara, dia ada duit untuk sebarkan ajaran mereka ke seluruh dunia. Taqiyah, dia boleh menipu. Khomeini kata dalam kitab dia, kalau Syiah ni kalau dia semaya gini kita panggil dakak kiam ni, talfik ni gini letak ni, batal semaya mengikut ajaran Syiah, batal. Dia kena irsa ni luruskan tangan semaya kalau kita tengok dalam video, kalau kita ambil video di Iran, kita tengok dalam internet, memang Pokok Syiah semaya dia luruskan tangan dia. Tapi kalau dia bersama ahli sunnah, dia akan buat begini. Padahal mengikut fiqh dia buat begini batal semaya. Tapi kenapa boleh buat? Fi halit taqiyah, dalam masa taqiyah, untuk menipu kita dia boleh begitu. Bahkan dia boleh pahala pula kerana tu. Sebab tu Imam Syafi'i hadirat tengok dalam sakla itu, bagaimana kenyataan dalam bab taqiyah tu. Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa manusia yang mengikut hawa nafsu yang pembohong lebih daripada puak-puak Syiah ni. Sebab dia taqiyah, dia boleh menipu. Bukan dalam keadaan tertekan, bukan dalam keadaan bahaya. Kita umat Islam ni kita boleh juga taqiyah ni, tapi kita tidak nama taqiyah lah. Misalnya nyawa kita terancam, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tak apa dia ucap kata-kata kufur kalau hati dia man ukriha, orang dipaksa. Mana kalau kamu tidak kata Tuhan dua, kami akan bunuh kamu. Kita takut, kita kata Tuhan itu dua, na'udzubillah.
Tapi hati kita mutmainnum bil iman, tenang, tak tahim, akidah tauhid tak terguris tu, tidak jadi masalah. Tapi Syiah dalam keadaan biasa pun, tidak nyawa terancam pun dia bertakiyah. Kena ingat tu hadirat, dia boleh puji kita, dia boleh semaya belakang kita. Dan Nabi ada sebut dalam satu hadis, beberapa versi hadis ni saya tengok, antaranya Nabi kata qaumun yaqra'unal Quran. Nabi kata akan datang ada satu kaum yaqra'unal Quran, mereka baca Quran. Bahkan dalam riwayat lain mereka baca Quran dengan cukup merdu, tetapi bacaan mereka la yujawizu hanajirahum, tapi bacaan Quran mereka tidak melepasi halkum-halkum mereka. Wa yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh orang Islam, mereka perangi orang Islam. Wa yad'auna ahlal authan, dan mereka biarkan, mereka tidak buat apa-apa kepada penyembah-penyembah berhala, orang kafir. Ini Nabi kata kena beringat. Jadi Nabi sebut ada manusia jenis baca Quran, dia semaya, dalam riwayat lain dia semaya, dia berada bersama kita, tapi dia sebenarnya adalah puak-puak Rafidah. Yakunu qaumun fi akhiriz zaman, qaumun yakunu qaumun fi akhiriz zaman yusammawna ar-Rafidah, yarfuduna al-Islam wa yalfizuna faqtuluhum fa innahum musyrikun, kata Nabi. Ini hadis ini terkenal dengan nama hadis Rafidah. Nabi katakan ada satu kelompok, satu kaum yang mana mereka ini di akhir zaman akan ada lahir puak-puak ni, Allah takdirkan akan lahir puak-puak ni. Mereka dinamakan Rafidah. Rafidah ni Syiah yang melampau itu, Syiah yang mengkafirkan sahabat itu. Mereka sedakwa Islam, tengok pakaian dia hebat pada kita, dengan serban, dengan jubahnya, dengan baca Quran hebat, penampilan itu memang orang Islam lebih pada kita. Yarfuduna Islam, mereka tolak Islam. Wa yalfizuna, tapi mereka sebut Islam, mereka tampilkan penampilan mereka sebagai seorang Islam yang baik. Faqtuluhum, Nabi kata perangilah mereka, fa innahum musyrikun, kerana mereka sebenarnya adalah orang yang syirik kepada Allah. Itu Nabi sebut. Kena ingat, kalau kita pegang hadis Nabi, insya-Allah hadirat kita akan selamat. Okey, seterusnya ini kalau mengikut puak-puak Syiah lah, dalam Al-Kulaini, cuba tengok Al-Kulaini, Al-Kafi, kenyataan ini tersebut dalam kitab yang paling sahih, Al-Kafi. Kulaini ini ketua imam muhaddithin, imam muhaddithin maknanya kita kata tokoh tonggak ahli hadis dia, muhaddithin dia, dari Abu Bashir bahawa Abi Abdillah berkata, Abi Abdillah siapa? Ja'far As-Sadiq. Semua Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini tidak sempat dengan Nabi, sebab Ja'far As-Sadiq ni kalau tengok dari tu dia wafat tahun berapa, cuba tengok dalam itu tahun berapa dia wafat. Imam Syiah yang ke-6. Dia tak sempat dengan Abu Bakar, dia tak sempat. 100 berapa? 148 Hijrah dia wafat. Maknanya dia tak sempat dengan Nabi, tapi hadis-hadis dia semua disandarkan kepada Ja'far As-Sadiq. Apa Ja'far As-Sadiq kata mengikut riwayat Syiah? Sungguh kami mempunyai sebuah mushaf yang namanya Mushaf Fatimah. Quran lah maksudnya. Tahukah anda apa Mushaf Fatimah? Dia berkata Mushaf Fatimah adalah seperti 3 kali ganda Al-Quran kamu. Demi Allah tidak ada di dalam satu huruf pun yang tertulis dalam Quran kamu, yakni ahli sunnah wal jamaah. Makna Quran Mushaf Fatimah yang dimiliki ahli puak Syiah ni memang langsung tidak sama dengan Quran kita. Sebab tu kita ahli sunnah minta keluarkanlah Quran kamu, kita nak tengok, kami nak tengok Quran kamu. Sampai hari ni tak keluar. Sebab dalam riwayat Syiah sebenarnya Quran dia tu berada dengan Imam Mahdi Al-Muntazar, imam yang ke-12, nama Muhammad anak Hasan Askari, hok mati pada tahun 260 Hijrah. Ya sekarang ni masuk nusuk, bersembunyi dalam bersembunyi dalam gua di Samura Sardab itu, di Iraq itu. Tengok dalam internet lah tu, boleh tengok dalam internet, ada tempat itu, boleh tengok bagaimana berpusu-pusu jadi tempat pusat pelancongan tempat itu. Tak apalah. Begitu juga Al-Badak ni menganggap Tuhan ni jahil. Ini saya tak sempat nak bincang, saya nak pergi kepada seterusnya kepada yang lain. Dia menganggap Tuhan ni jahil. Jadi benda ni ada, boleh tengok dalam risalah kita secara ringkas. Cuba hayati kata-kata Khomeini ni dalam kitab dia Syarhu Du'a'is Sihri. Ni karya Khomeini juga ni, kitab dia. Khomeini banyak hadirat dia meninggalkan karya dia selepas dia mati itu. Inilah antara karya Khomeini. Apa dia kata? Wal Khomeini yaqulu bi wahdatil wujud fa yaqul lana ma'allahi halatun huwa nahnu wa nahnu huwa wa huwa huwa wa nahnu nahnu.
Khomeini berkata berkenaan dengan wahdatul wujud, kami dan Allah mempunyai beberapa keadaan. Dia adalah kami dan kami adalah dia, dan dia adalah dia dan kami adalah kami. Boleh faham tak tu? Nak ayatnya kami dengan Tuhan ni setara, itu dia nak sebut. Akhir sekali itu wah Allah. Mana Allah ni dia ada satu kekuasaan dia. Wa nahnu kami ada satu kekuasaan kami. Para imam. Okey, baik, saya nak sebut supaya hadirat faham. Dalam istilah pengajian usuluddin kita, misalnya kita kata Tuhan ada, kita pun ada. Apakah sama adanya kita dengan adanya? Tidak. Kita alim, Tuhan alim lah. Kalau bahasa Arab tidak ada beza, kalimah sirah mubalarah. Kalau dalam bahasa Melayu Tuhan alim, kita alim. Kita berkuasa, Tuhan berkuasa. Tetapi kuasa Allah mutlak, kuasa kita tidak mutlak, tapi ghairul mustaqil lah. Tidak mutlak, tidak mustaqil. Makna kuasa kita ni bergantung dengan kuasa Allah. Mana kalau Allah beri kuasa, kita ada kuasa. Tapi kuasa Allah dia tidak bergantung dengan mana-mana kuasa. Kuasa Allah ni mutlak, penuh. Kenyataan Khomeini dia lebih merujuk kepada kuasa Allah suku, kuasa Allah satu sudut yang lain, kuasa imam di satu sudut yang lain. Maknanya imam ni mempunyai kuasa yang setanding dengan kuasa Allah. Cuba hadirat fikir kedudukan kenyataan Khomeini. Baik, seterusnya saya nak pindah kepada, selepas ni saya akan tunjuk beberapa tayangan lah berkenaan dengan perkara ini. Saya nak pergi seterusnya dari sudut syariat. Dari sudut syariat. Dari sudut syariat, memperlekehkan syariat. Saya nak ambil bab mut'ah, hak lain itu tak sempat. Memperlekeh syariat. Ni teruklah. Misalnya Ja'far As-Sadiq ada sebut dalam kitab Ar-Rawdah Minal Kafi. Ini pun antara kitab yang paling sahih, antara yang setara dengan Bukhari. Ar-Rawdah Minal Kafi, ini dalam kitab ni disebut. Kononnya Ja'far As-Sadiq berkata, Ja'far As-Sadiq, Ja'far Sadiq, bukan Ja'far As-Sadiq, Sidiq tutup dia. Ini Ja'far As-Sadiq berkata, ketahuilah demi Allah tidak akan masuk ke dalam neraka dua orang pun dari kalangan kamu. Tidak, demi Allah tidak. Sebab apa? Kerana percaya pada Imam 12, tak akan masuk neraka. Jadi dia memberi kata-kata begitu pada pengikut dia. Seterusnya Ja'far As-Sadiq berkata kepada Syiah, sungguh suratan amalan setiap orang dari kamu akan dipenuhkan dengan pahala tanpa sebarang amalan. Tidak beramal pun akan berat timbangan di hari akhirat. Mizan itu. Jadi bila timbang tu berat tu. Jadi hak bahagia berat tak akan jatuh ke bawah, hak ringan naik, maknanya akan masuk syurga maksudnya. Okey, baik, sekarang ni kita nak bercakap khusus perkara ini bab mut'ah. Kerana mut'ah ni menjadi satu jenayah yang besar sebenarnya dalam kehidupan manusia ini. Dan saya sebut bahawa mut'ah ini sudah berlaku di bumi Malaysia kita ni, khususnya di peringkat universiti dan di luar pada universiti, pelajar-pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi memang berlaku. Benar diperakui oleh JAKIM sendiri, memang berlaku. Dan saya sendiri ada pengalaman dengar rekod pengakuan perempuan umat Islam kita, jiran saya yang mana ayah dia dihantar perempuan, beberapa orang adik-beradik dia pergi belajar di Qom di Iran. Bila balik dia boleh terima. Dia kata kami melakukan mut'ah untuk musim peperiksaan, untuk belajar, dengan maksud belajar, untuk diskah pelajaran, untuk supaya boleh belajar lelaki perempuan. Misalnya pelajar lelaki tu pintar belajarlah, pandai belajar. Perempuan ni tidak berapa pandai, bodoh lah perempuan ni kira-kiranya. Bagaimana untuk mengharuskan supaya lelaki tu dapat mengajar perempuan dengan serius lah. Mana siapa ke tengah malam boleh belajar, dia kena akad nikah mut'ah, boleh duduk sebilik, ngajilah siapa cerah pun tak apa. Agak-agak dia tidak masuk ilmu kau ngaji lagu tu. Kalau bahasa Kelantan sedap lagi kita sebut, agak-agak masuk perut kau ngaji lagu tu. Kalau bahasa Kelantan, agak-agak boleh belajar kau tengok. Dia tengok kita tengok dia. Saya rasa tak tengok kita dah. Dia tak akan tengok buku dah. Perempuan tu tengok lelaki tengok perempuan. Pakai jadi pening ya gitu. Jadi pening gitu. Boleh perempuan ni asalnya ahli sunnah seperti kita. Bila pergi belajar di Qom beberapa tahun balik boleh terima ni mut'ah ni. Apa dia mut'ah ni? Cuba tengok. Ni saya sebut ni hak tidak berat, kenyataan yang tidak berat. Ada lagi kenyataan yang lebih dahsyat daripada ini. Nanti semulalah tu. Kalau hadir nak kita buat majlis suku, kita bincang khusus bab mut'ah. Mana mari masjid tu, malam tu kena berzikir banyak-banyak dulu. Nak menghadapi ajaran mut'ah ni. Teruk nak ajaran mut'ah ni.
Misalnya Al-Kulaini beberapa kali dah saya sebut Al-Kulaini, tokoh Syiah dalam kitab yang paling sahih, ketua muhaddis Syiah. Al-Kulaini meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Al-Baqi, semua Ja'far As-Sadiq, bahawa beliau berkata, bukan dari kalangan kami, laisa minna man lam yastahilla mut'atana. Itu kata-kata dia. Kitab man la yahdurul faqih, laisa minna man lam yastahilla mut'atana, mana tidak puak kami orang yang tidak menganggap halal perkahwinan mut'ah kami ini. Mana tidak puak kami, laisa minna. Kalau Nabi sebut laisa minna, laisa minna man mata ala asabiyah, misalnya hadis Nabi, tidak puak kami orang yang mati di atas dasar asabiyah yang zalim. Bukan asabiyah ni ada perbahasa khusus, laisa minna. Tapi Syiah, laisa minna man lam yastahilla mut'atana, bukan dari kalangan kami orang yang tidak mempercayai raja'ah dan tidak menganggap halal mut'ah kita. Ada kitab man la yahdurul faqih, ini kitab man la yahdurul faqih ni dia panggil apa, sihah arba'ah. Syiah ni dia ada 4 kitab induk dia, 4 kitab utama dia. Antaranya man la yahdurul faqih. Yang pertama kitab kafi itulah, Tahzibul Ahkam, man la yahdurul faqih. Lepas tu Al-Istibsar. Tu kitab, 4 kitab ni dia panggil 4 kitab sihah arba'ah dia. Kalau kita sihah sitah, ni kitab sahih dia 4. Ni man la yahdurul faqih. Antara ni kitab fiqh, ini kitab fiqh. Bahkan sesiapa yang ancaman pula, sesiapa yang mati keluar dari dunia dalam keadaan tidak pernah melakukan mut'ah walau sekali, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rampung. Mana tak tidak melakukan mut'ah. Mut'ah ni begini hadirat. Mut'ah ni begini, seorang perempuan itu bila dia nak berkahwin mut'ah, dia boleh mengahwinkan diri dia dengan lelaki tanpa ada wali, tanpa ada saksi, dia sendiri. Misalnya dia kata, saya kahwinkan diri saya dengan awak dengan mas kahwin qabdu burring, dalam riwayat dia, dengan segenggam gandum. Segenggam gandum agak-agaknya 4 keping biskut gitu ya. Segenggam gandum, agak-agak kalau buat biskut boleh berapa keping, boleh untuk jadi mas kahwin. Jadi lelaki kita kata bereh misalnya, qabiltu, saya terima, jadi perkahwinan. Tapi dia kena sebutlah untuk jangka masa berapa, paling minimal sekali persetubuhan. Maknanya bila akad mut'ah dilakukan dengan masa sekali setubuh, bila selesai satu persetubuhan, maka perceraian berlaku secara automatik. Secara automatik tu tak perlu dilafazkan akad cerai itu. Tak ada talak, tak ada istilah talak dalam nikah mut'ah. Okey, baik, itu nikah mut'ah cukup mudah. Sebab itulah ulama kata ini merupakan projek untuk menghalalkan pelacuran atas nama agama. Ini program untuk menghalalkan pelacuran atas nama agama. Cuba fikir, kalau kita kata, kalau dalam keadaan anak-anak muda kita sekarang, kalau didedah kena ajaran ni diterima, apa yang akan jadi? Memang tak ada pelacuran. Sebab apa? Pelacur pun nak mengelakkan jadi zina tu, nak mengelak jadi zina, dia boleh akad. Perempuan boleh akad, pelacur. Awak nak mari langgar saya, akad nikah mut'ah jadi halal. Dahsyat hadirat, dahsyat Menikah mut'ah boleh dilakukan dengan perempuan Majusi, Nasrani dan Yahudi, malah dengan pelacur atau isteri orang sekalipun, seperti kata Khomeini dalam kitabnya Tahrirul Wasilah. Tahrirul Wasilah. Tidak perlu disoal dan diambil tahu sama ada perempuan itu mempunyai suami ataupun tidak. Jangan tanya, asalkan perempuan yalah tu. Itu dia. Dia pun mari satu contoh. Ada seorang Syiah, dia melakukan mut'ah, lepas tu selepas sesah dia melakukan mut'ah, sesah bersetubuh, mari terlintas dalam hati dia, perempuan ini sudah kahwin ke ataupun belum kahwin? Perempuan ini isteri orang ke? Mari terlintas. Dia kita tanya Ja'far As-Sadiq. Dia pun ceritalah, tak apa ke begitu? Ja'far As-Sadiq jawab, kenapa kamu selidik? Tak perlu tanya, harus. Pasangan mut'ah tidak terbatas kepada 4 orang sahaja. Ja'far As-Sadiq berkata, Al-Istibsar, antara kitab saya sebut Istibsar, Tahzibul Ahkam, ini kitab antara kitab 4 kitab sihah dia. Berkahwinlah dengan mereka secara mut'ah walaupun sampai 1000 orang, kerana mereka itu adalah termasuk perempuan yang disewakan. Imra'atun mustajara, itu kalimah yang digunakan dalam riwayat mereka. Perempuan ni adalah bagaikan kereta sewa, seperti barang yang disewakan. Itu anggap Syiah. Dalam kitab dia yang paling sahih disebut begitu.
Mas kahwin hanya memadai dengan segenggam gandum saja. Cuba tengok. Ni dalam kitab dia kata, besar kedudukan mut'ah ni, hati-hati tak? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit, baginda telah ditemui oleh Jibril. Lalu berkatalah Jibril, wahai Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah telah mengampunkan orang yang melakukan mut'ah dengan perempuan dari kalangan umatku. Dalam riwayat lain ada sebut mut'ah ni merupakan hibatullah, kurnia Tuhan. Bila Allah mengharamkan arak untuk orang Islam, maka Allah hadiahkan perkahwinan mut'ah untuk diamalkan dalam kitab Syiah. Maknanya pengharaman arak tu ganti dia sebagai alternatifnya diberikan mut'ah. Mut'ah ni sebagai ganti pada pengharaman arak, ada disebut dalam kitab Syiah. Dahsyat hadirat. Dan Al-Hulli dalam kitab fiqhnya Syara'iul Islam, seseorang gadis cerdik yang sudah balik boleh mengakadkan mut'ahnya sendiri. Walinya tidak berhak membantah sama ada ia masih dara atau janda. Wali ni, kita sebagai ayah ni tak ada hak. Tengok tu cara dia nak meruntuhkan institusi perkahwinan. Cuba hati-hati nak fikir, kalaulah ajaran ni direalisasikan dalam masyarakat. Kalau kita tengok ajaran salah yang terlibat dengan seks rambang, seks yang tidak betul ni, hak tu perkara itu pun kita runsing. Heboh masyarakat, tidak tentera masyarakat. Cubalah hati-hati tengok. Dari satu sudut kelebihan mut'ah, dari satu sudut lain ancaman kalau tidak melakukan mut'ah. Lepas tu ada pula kelebihan fadilat. Apa fadilat dia pula? Fadilat kalau melakukan mut'ah ni ada fadilat dia, lebih fadilat dia. Fadilat dia cuba tengok. Antara fadilat dia sekali melakukan mut'ah misalnya boleh duduk bersama Sayyidina Hasan dalam syurga. 2 kali melakukan mut'ah boleh berada bersama Sayyidina Husain dalam syurga. 3 kali mut'ah boleh berada bersama Sayyidina Ali dalam syurga. 4 kali mut'ah boleh berada bersama Nabi dalam syurga kalau melakukan mut'ah. Banyak lagi kelebihan lain. Sekurang-kurang umur perempuan yang boleh dilakukan mut'ah, dia sebut sini 10 tahun. Dalam setengah-setengah riwayat bawah pada 10 tahun pun boleh untuk dilakukan mut'ah ini. Tempoh melakukan mut'ah sekali setubuh paling kurang. Cuba hati-hati nak fikir. Ini saya nak sebut, sini saya tidak sebut dalam kitab dia. Sebab tu saya kata banyak kalau Syiah ni katakanlah Syiah bila akad nikah dia kata, saya menghalalkan diri saya dengan awak, dengan mas kahwin. Dia gini, perempuan apa boleh menikahkan diri dia dalam bab mut'ah ni. Lelaki pun boleh, dia boleh berlaku. Kadang lelaki kata saya kahwinkan diri saya dengan awak. Lelaki kata dengan mas kahwin katakanlah RM100 dalam masa 5 hari. Maknanya selepas 5 hari dia akan terpisah secara automatik, tercerai dengan automatik. Katakanlah mengikut riwayat Syiah, mengikut fiqh Syiah, apakah bila kita letak RM100 bila nak nikah mut'ah mas kahwin tu kita kena bui semua RM100? Tak. Bila kita kata RM100 untuk 5 hari, maknanya 2 sehari RM20. Kita boleh lepas sehari kita bui RM20. Kita tak perlu bui sekaligus. Kita bimbang takut selepas 3 hari perempuan itu tak sah kita. Jadi kalau kita bui 100 lalu rugi kita. Dahsyatlah hati-hati. Dalam kitab sebut gitu. Jadi bila lepas hari kita bui RM20 ya. Lepas 2 hari kita bui RM20 ya. Bila cukup, kalau kata perempuan kata saya nak sekat 3 hari ya, mut'ah. Nikah tadi akad RM100 untuk 5 hari, RM100 RM Malaysia ni. Dia kata kalau awak nak 3 hari, kita bagi RM60 saja. Nampak macam beli teruklah dia. Saya tak nak fikir ni benda-benda gini. Tak apalah itu. Boleh meminjamkan pasangan mut'ah ini. Boleh sebab kita pinjam basikal, motosikal pada sahabat kita, perempuan. Bahkan harus menyewakan faraj dan menghadiahkan kepada sahabat handai. Boleh. Anak kita ke isteri kita ke kita hadiahkan kepada kawan kita. Boleh. Mengikut al-istibsar, kitab antara kitab induk Syiah juga ni. At-Tusi meriwayatkan dari Abu Hasan dan seterusnya lah. Banyak lagi hati-hati kalau nak bincang tentang Syiah ni memang terlalu banyak. Pasangan mut'ah dinafikan hak menerima pusaka. Kelebihan mut'ah, tidak mengapa bermut'ah dengan kanak-kanak yang masih menyusu dengan memeluknya dan tafkhid dan bercumbuan. Tahrir wasilah, kata-kata Khomeini. Tahrir wasilah ni kitab Khomeini. Khomeini kata tak apa, kita nak mut'ah di sini bukan makna kahwin mut'ah, bersedak istimta. Misalnya tafkhis ni,
peluk budak-budak dengan menyusu. Umur berapa budak kecil yang burdek sedang menyusu ni, kita boleh peluk dia dengan nafsu, dengan penuh nafsu. Dan kita tafkhis ni, minta maaf lah saya kena sebut lah, sebab kalau kita tak sebut ni tidak nampak Syiah ni teruk. Moga memang teruk pun. Tafkhis ni ginilah, katakanlah budak perempuan, kita letak kemaluan kita di celah paha dia, duk main gitu, itu mana tafkhis. Khomeini sebut dalam kitab dia, harus, boleh, tak apa. Cuba hadirat fikir ajaran sebegini dalam kitab ni, dalam kitab Syiah. Khomeini tulis. Saya malah sebutlah cerita-cerita kawan-kawan dia, sebut bagaimana praktik dan bagaimana amalan Khomeini dalam bab mut'ah ni kita tak sebut lah, kita tak mau sebut. Cukuplah dengan kenyataan ini. Bahkan dalam kitab Ujalatul Hasanah, terjemah Risalatul Mut'ah oleh Majlisi, barang siapa melakukan mut'ah sekali, dimerdekakan 1/3 dari api neraka. Yang mut'ah 2 kali, dimerdekakan 2/3 dari api neraka. Dan yang melakukan mut'ah 3 kali, dimerdekakan terus dirinya daripada neraka. Maknanya terhindar daripada neraka. Wija'um minan nar, seolah-olahnya gitu. Bila dia melakukan mut'ah, menjadi benteng daripada terkena api neraka. Cuba tengok dalam kitab dia lagi. Sesiapa yang bermut'ah dengan wanita muslimah, seolah-olah telah menziarahi Kaabah sebanyak 10 kali. Maknanya memang Syiah dia target untuk merasakan perempuan yang baik. Bukan kita cari pelacur mana perempuan muslimah, perempuan yang baik. Sekali melakukan mut'ah dengan perempuan yang baik, seperti ziarah Kaabah 10 kali. Kita sekali lagi Mekah ni pun cukup dengan mut'ah. Itulah beberapa perkara yang saya boleh sebut. Cuma saya nak rasanya perkara lain saya tak sempat nak sebut. Banyak lagi perkara lain hadirat. InsyaAllah kita kalau peluang kita boleh bertemu di lain kali. Cuma saya nak ada membuat tayangan sedikit berkenaan dengan fenomena Syiah yang berlaku di bumi Malaysia kita ni. Benda ni hadirat boleh dapat dalam internet. Benda ni berlaku. Misalnya saya nak ambil ni. Okey, ini kes yang berlaku. Ini di kampung bersebelahan dengan kampung saya lah. Dia memeluk ajaran Syiah dan dia mati dalam ajaran Syiah. Cuba tengok kain kafan dia tu. Dia ni meninggal dunia aksiden di Gerik. Aksiden di Gerik ketika datang ke Kedah. Lepas tu dia semasa dalam pulang ketika balik aksiden di Gerik. Mati pergi ke Kedah tu kerana sambut Ashura, sambut 10 Muharram. Waktu kata dah ada, saya ketunjuk sepas ni video supaya hadiah dapat lihat. Dia meninggal lah, mati, dikebumikan di kawasan Pengkalan Cepol, di Semua Api, kampus Semua Api. Cuba hadiah kalau katakanlah dia di mananya adik kita, ayah kita, abang kita, keluarga kita mati dalam keadaan tidak Islam lah, mati dalam keadaan menganut ajaran Syiah seperti yang saya sebut tadi, mengkafirkan sahabat radhiyallahu. Apa perasaan kita? Sebab dalam ajaran Islam kita hati-hati, kalaulah kita melakukan dosa sebanyak mana pun dosa yang kita buat, kalau masih lagi tidak terbatal tauhid kita, masih ada tauhid, kita masih ada harapan untuk masuk syurga itu. Tetapi kalau tauhid kita terbatal dengan sebab akidah syirik seperti yang ada dalam ajaran Syiah ini, bagaimana nasib kita di hari akhirat? Coba hati-hati tengok, coba renung. Ini bukan perkara kecil hati-hati. Jangan hati-hati pergi kena masuk Kristian baru masuk neraka. Tidak. Terbatal tauhid, apa saja ajaran kita kira. Tak ada nama pun kalau ajaran itu membatalkan tauhid, maka nasib dia kekal dalam neraka. Ya Madum ya Husaini, ya Madum ya Husaini, ya Husaini, ya Madum ya Husaini, ya Husaini. Jiwa yang terbungkus angkara, lahirkan wujud bencana. Karbala saksi duka lara, terpuruknya norma manusia. Berderang kilau cahaya pedang, menghantarkan duka mendalam. Kemuliaan terhempaskan,
Karbala saksi yang terpendam. Ini bukan Taipusm ini. Taipusm dia bentuk lain. Saya Okey, ini satu sambutan yang dilakukan oleh puak-puak Syiah untuk menimbulkan rasa benci kepada Saidina Umar dan untuk memperlekeh Saidina Umar. Jadi kita tengok sini penari ini lelaki tapi dia berpakai dengan pakaian perempuan kerana mengikut ajaran Syiah. Saidina Umar ni homoseks. Saidina Umar ni jenis gay lah, suka kepada lelaki. Ayah dia pun gitu juga, ayah dia perampok, pencuri, macam-macam disebut. Hadirat dia punya slide ni, kalau hadirat nak saya boleh bagi, kena ada pendrive lah sebab saya nak tunjuk keseluruhannya tak sempat pada hari ni. Jadi benda ni hadirat boleh ambil, insya-Allah saya akan bagilah kalau ada pendrive. Saya rasa setakat itulah untuk kali ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak dengan hadirat. Sekian dalam tempoh saya melakukan pembentangan saya ini ada terkasar bahasa ataupun tidak puas hati, saya minta maaf banyaklah. Saya setakat itu dulu. Kita kalau ada persoalan kalau nak tanya bolehlah, insya-Allah. Ya, kita boleh selepas ni saya. Okay, kalau ada persoalan bolehlah dalam tempoh 10 minit rasanya. Kitab ni pun ada 110 buah kitab kan. Jadi adakah kitab ini ditulis oleh satu orang ataupun beberapa orang? Dan adakah kitab ini diikut dengan imam-imam tu pada masa-masa tertentu? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, di dewasa ini sekarang ni telah timbul dakwaan-dakwaan yang mengatakan sesiapa yang tidak ikut seperti mana kehendak kami adalah murtad dan kafir. Adakah ini satu permulaan untuk mewujudkan satu mazhab baru? Terima kasih.
Saya jawab yang ini dulu. Jadi soalan pertama berkenaan dengan kitab Biharul Anwar 110 jilid. Jadi kalau saya tengok dalam catatan berkenaan dengan penghasilan kitab ini, sebenarnya berperingkat. Tidak disebut mana gabungan tenaga yang ramai, tidak disebut. Cuma maklumat itu. Ada disebut maklumat itu dibagi kepada pengarang kitab ini. Jadi kitab ini sebab saya pun tak pasti, sebab tidak ada kenyataan disebut dalam tempoh berapa lama, cuma ada disebut peringkat awal 26 jilid. Ada ketika ada juga 23 jilid, kemudian naik pada 26 jilid, 27 jilid. Begitulah seterusnya. Sentiasa berlaku tambahan fakta dalam kitab ini sehingga sampai kepada 100 jilid lebih. Ada 105 jilid. Lepas tu yang terakhir ini kita dapati sampai 110 jilid. Tapi biasanya kita akan sebut ini kitab 100 jilid lebih. Tapi nama dia letak itu pada seorang penulis saja, Syekh Al-Majlisi itu. Yang mana dalam kitab ini kalau kita baca dimuatkan riwayat-riwayat daripada imam-imam mereka. Misalnya berkenaan dengan Aisyah yang dikatakan berzina, dia amal kenyataan daripada riwayat imam-imam mereka, dan kitab ini dia petik dalam kitab-kitab induk Syiah, kitab-kitab Syiah yang lain. Itulah secara ringkas. Yang kedua, mana ada satu gerakan lah yang setiap sebut, kalau tidak puak kami, tidak ikut cara kami, tidak ikut puak kami, maka itu murtad. Begitulah rasanya soalan itu. Jadi apakah ini permulaan kepada satu mazhab baru? Wallahu a'lam. Saya tak boleh nak katalah. Cuma kalau ada mana orang yang berkata sedemikian, kita kena tengoklah, kena tengok. Walaupun secara asasnya kita kata itu tak betul lah, itu nampak macam khawarij saja tu. Tapi Syiah ni memang begitu. Syiah ni memang begitu. Bahkan Syiah ni dia ada satu usul. Dia panggil usul mukhalafah, usul mukhalafah. Kaedah Syiah ini, sesiapa yang tidak sama dengan kita, dia memang kafir, dia kufur, dia tidak Islam. Itu disebut usul mukhalafah dalam Syiah. Khususnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan umat Islam ni. Bahkan kita tengok dalam banyak riwayat mana imam-imam Syiah sebut apa yang tidak sama, katakanlah ajaran Ahlus Sunnah begini, jadi ajaran kita mesti tidak sama dengan ajaran Ahlus Sunnah itu. Itu dia panggil usul mukhalafah. Itu cara ajaran Syiah. Jadi kalau semata-mata sebut seperti mana yang bertanya sebut sekadar itu saja, itu memang tak betul lah cara tu. Tetapi Syiah memang begitu. Memang begitu dalam ajaran Syiah, memang begitu. Okey. Kalau ada soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Penceramah dan juga rakan-rakan sekalian. Di sini saya ada satu soalan. Daripada ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita dapati bahawa ancaman Syiah sama ada di Malaysia ataupun di Kedah ini sudah menjadi satu perkara yang serius. Jadi soalannya, mengapakah pihak berkuasa agama masih lagi membisu, ataupun apakah yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa agama untuk mengekang ataupun untuk mencegah perkara ini daripada terus berleluasa? Dan yang keduanya soalannya, apakah tindakan yang boleh kita lakukan sebagai orang awam untuk mengekang perkara ini? Sekian, terima kasih. Okey, soalan yang pertama, apakah tindakan kalau kita lihat kepada kedudukan Syiah yang tersebar dengan jumlah berpuluh-puluh ribu, dalam keadaan kalau nisbah, kalau kita lihat Syiah di luar Malaysia lagi hebat, disokong oleh kerajaan, seperti yang saya sebut bahawa tidak ada satu ajaran sesat sekarang ini yang disokong oleh beberapa buah kerajaan kecuali Syiah saja. Persoalan yang timbul, bagaimana institusi-institusi agama menangani masalah ini. Pertama, setakat yang saya tahulah, yang kita tengok, sebenarnya majlis-majlis agama Jakir sendiri pun saya ingat dia hebat juga gerakan yang dilakukan oleh mereka untuk menyekap kali ini dengan melakukan ceramah-ceramah, memberi kefahaman ke pelbagai peringkat, apa ni kita kata, pengajian tinggi, peringkat menengah, peringkat guru, dan pelbagai peringkat lah. Kali itu sudah ada.
siri penerangan itu sudah ada. Selain daripada itu, sebenarnya kalau kita tengok dalam internet, tengok website majlis fatwa, sudah difatwakan Syiah ini adalah sesat, sudah difatwakan, dan tidak boleh diamalkan dalam apa bentuk sekalipun, sama ada dalam bentuk sebaran, mengajar, berkuliah atas nama Syiah, memang tidak dibenarkan. Bahkan undang-undang juga memperuntukkan sekiranya ada didapati mana-mana puak Syiah yang menyebarkan dalam apa bentuk, kita boleh tangkap, boleh giserah kepada pihak polis, boleh direport. Itu maknanya banyak sekali ini segi undang-undang yang digubal kita kata pihak kerajaan untuk kita bertindak. Cuma masalahnya masyarakat kita tidak tahu peruntukan itu, tidak tahu. Jadi perkara itu sebenarnya sudah ada dah. Cumanya mungkin ada masalah-masalah lain yang terlibat dengan politik tu, wallahu alam lah. Tapi walau bagaimanapun sudah ada usaha daripada pihak kerajaan. Jadi sayanya berkait dengan soalan ini, saya minta selain daripada kerajaan, masyarakat kena main peranan. Jadi oleh kerana soalan yang kedua itu berkaitan dengan peranan kita sebagai orang awam. Jadi pertama sekali hadirat, selain daripada kita mengukuhkan kembali pengajian usuluddin, pengajian akidah kita biar kita faham, kita juga kena belajar tentang Syiah ni, kena tahu, kena ambil maklumat. Barulah kita boleh, sebab Syiah ni hadirat, kalau kita tengok ni kita tidak boleh kenal. Dalam masjid kita ni boleh jadi ada Syiah, kita tidak boleh kenal. Sebab Syiah ni dia berada bersama kita. Sebab dalam hadis Nabi ada sebut, saya tak ingat lafaz hadis itu, tapi saya boleh tunjuk dalam kitab mana golongan Syiah ini golongan yang berada bersama kita, makan bersama kita, minum bersama kita, bahkan dia boleh sembahyang bersama kita. Ada dalam hadis Nabi sebut. Bahkan dalam hadis lain Nabi memperingatkan kita bahayanya buat Syiah ni, takiyah ni menyebabkan rupa dia tu kita tidak boleh nak kenal dia. Kita tak nampak apa syiar itu syiar dia. Kalau Kristian dia ada pakaian dia ada cara dia, tapi Syiah ni tak. Menyembunyikan agama itu dia ada pahala, dia boleh pahala besar. Bahkan orang yang mendedahkan agama kepada khalayak akan dihina oleh Allah dalam riwayat Syiah. Ada disebut perkara itu. Sebab itu Syiah ni dia umur panjang. Dia awet mudanya pada takiyah. Selimut dia tu takiyah. Bahkan dia reka pula hadis. Takiyah ni hakikatnya berpura-pura. Menipu dengan maksud menipu. Inna tis'ata asyara din fit taqiyah, itu hadis dia. 9/10 agama ni diasahkan di atas pura-pura, menipu. Siapa dia paling banyak menipu, dialah paling tinggi kedudukan, naik darjat dengan menipu. Tidak ada satu ajaran atas dunia ni yang menghalalkan penipuan atas nama agama sehingga diangkat darjat dengan sebab menipu, kecuali Syiah. Tidak ada. Dia boleh tipu kita. Jadi payahlah. Cumanya begini saja. Dalam saklar tu bahagian belakang tu ada tanda-tanda dia. Tapi perkara ni payah. Kalau kita nak tengok Syiah dari sudut fiqh, payah. Kalau saya nak cerita, panjang juga ceritanya, berkenaan dengan kes yang berlaku di Besut misalnya. Seorang mana ayah, anak dia berkahwin, 3 bulan selepas berkahwin, menantu lelaki dia tu Syiah, dia tak tahu. Jadi yang perkara ini terdedah, disedari oleh ayah dia bila menantu dia pergi ke kedai untuk beli keperluan, jamak qasar, pergi keluar daripada rumah tu jamak qasar. Jadi ayah dia terkejut, macam mana jamak qasar? Ringkas cerita, ayah dia ni kita tanya seorang alim lah, seorang ustaz Maulana jugalah, dia belajar di India, di Pakistan. Tanya, dia ustaz kata, ini Syiah ni. Syiah, ringkas cerita. Kemudian dia berjumpa dengan sahabat saya lah di Kelantan. Jadi bila kita atur satu pertemuan dengan menantu dia yang kata Syiah ni, memang dia mengaku dia Syiah. Sehingga bila ditanya, apa pandangan anda, apa pandangan kamu tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia kata bagi dia Sayyidina Abu Bakar tidak ada nilai walaupun seberat sebelah sayap nyamuk, tidak ada nilai. Dengan jelas dia sebut. Yang dalam kitab ni biasa ni, kalau Kelantan kata ho hidup-hidup gini, no, jelas. Payah hati-hati. Sebab itulah dalam menangani masalah Syiah ni kita kena banyak angkat tangan berdoa dengan Allah SWT selain daripada kita usaha memahami Syiah. Tetapi saya nak peringatkan mengikut ulama kita. Kalau saya baca dalam kitab, biasanya Syiah ini, dia tidak boleh nak bertakiyah ataupun dia tak boleh nak menyembunyikan perasaan benci kepada sahabat. Ini perasaan yang dominan dalam diri Syiah adalah benci pada sahabat. Kalau kita berkawan, kalau kita ada kawan kita kritik sahabat, kena beringat. Sebab tu ulama kita kata, kalau kamu dengar ada orang intiqas maknanya merendah-rendahkan sahabat, menyebutkan benda-benda tak baik pada sahabat, kamu kena ingat orang itu walaupun tidak kafir, dia zindik. Mengikut setengah ulama, zindik ini munafik peringkat tinggi, satu langkah lagi nak jadi kafir.
itu mengikut ulama. Jadi kena berwaspada hadirin-hadirat. Saya itu jawapan yang ringkas. Saya rasa setakat itulah, sebab masa kita pun tidak mengizinkan. Jadi saya minta maaf atas kekurangan dalam pembentangan saya. Jadi insya-Allah kalau ada ruang kita boleh bertemu di lain kali insya-Allah. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.